Apakah sejarah sebenar Hari Raya Aidilfitri yang Rasul Muhammad raikan? Sebelum itu, mari kita renung sejenak. Pernahkah kita diajarkan apakah asal-usul Hari Raya diraikan? Dan pernahkah kita dengar perihal kata Hari Raya ini bermaksud Hari Kemenangan? Tentunya pernah, kan? Mari kita sama-sama pelajari sedikit tentang perayaan terbesar umat Islam ini. Saat Nabi Muhammad SAW bersama pengikut baginda berjaya menegakkan dan memenangkan din al-Islam setelah bertahun-tahun berjuang, barulah mereka menyambut hari kemenangan atau Hari Raya Aidilfitri. Aidilfitri bermaksud meraihkan fitrah, iaitu setelah proses perjuangan baginda Muhammad SAW mencapai kejayaan. Proses yang bermula dari gerakan dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian terang-terangan, dan bila semakin ramai bangsa Arab Quraisy dan sekitar menyatakan keimanan kepada misi baginda, ancaman serta penolakan terhadap baginda dan pengikut juga semakin hebat. Ketika itu, baginda bertindak membawa kaum muslimin untuk keluar dari kota Mekah berpindah ke Yathrib. Proses perpindahan yang dinamakan hijrah ini sesuai dengan sunnah para rasul sebelumnya. Di Yathrib sudah ada golongan kaum muslimin yang bersedia menerima kedatangan rombongan dari Mekah. Golongan muslimin di Yathrib yang membantu mempersiapkan kemasukan rombongan dari Mekah ini dinamakan golongan Ansar atau penolong. Manakala rombongan dari Mekah pula dinamakan golongan Muhajirin atau yang berpindah. Bermula di Yathriblah Nabi Muhammad SAW mula melaksanakan hukum-hukum Allah yang diperintahkan, kerana semasa di Mekah, pihak penguasa serta hukum yang berjalan adalah dari sistem golongan musyrikin jahiliah. Mana mungkin dua jenis hukum yang berbeza boleh berlaku pada suatu tempat. Pasti akan ada perselisihan dan ketidakseimbangan dalam pelaksanaannya. Penduduk dan penguasa Yathrib pada ketika itu juga telah menyatakan persetujuan mereka untuk mendukung misi dan visi baginda Muhammad SAW. Jadi, proses melaksanakan perintah Allah secara total terlaksana. Hukum Allah dijadikan sistem pentadbiran dan perundangan di Yathrib. Lalu kota Yathrib ditukar namanya menjadi Madinah, yang bermaksud tempat terlaksana din hukumnya Allah. Inilah yang menambahkan kedengkian golongan musyrikin Mekah dan punca berlaku siri peperangan antara Mekah dan Yathrib, Madinah. Pengakhirannya seperti yang kita ketahui, golongan mukmin berjaya menundukkan golongan musyrikin dan menawan kembali Mekah sebagai teritori jajahannya. Inilah kejayaan yang diraihkan oleh baginda Muhammad SAW serta orang-orang mukmin ketika hukum Allah digunakan untuk mentadbir serta mengatur manusia dan alam. Hukum jahiliyah telah tertewas. Manusia pada saat ini kembali kepada fitrahnya yang sejati sebagai hamba Allah yang tunduk dan patuh kepada hukum-hukum Allah. Tiada lagi penindasan, kemaksiatan serta hal-hal kemusyrikan. Detik kembalinya manusia kepada fitrah inilah yang menjadikan keraian bagi kaum muslimin dan dijadikan Hari Raya Aidilfitri. Mari kita perhatikan pula situasi kita hari ini selepas lebih 1400 tahun dari era Rasul. Adakah kita faham apa itu Hari Raya? Setiap kali menjelang raya, Palestin akan dibedil oleh Israel. Rakyatnya diserang. Umat Islam minoriti di negara lain juga diperas dan diperangi. Dari segi ekonomi pula, harga barang keperluan asas terus menaik akibat inflasi. Stok dan sumber makanan juga makin terjejas. Di Malaysia, setiap kali menjelang raya, umat Islamlah yang bertungkus lumus mencari duit semata memenuhi nafsu. Persiapan raya, baju baru, barangan serba baru sehingga ada yang sanggup bergadai sana sini. Adakah umat Islam hari ini umat yang menang? Kita menyambut hari kemenangan, tetapi hakikatnya kita umat yang berada dalam kekalahan. Jadi apa yang berlaku hari ini, kita sambut hari raya hanya untuk ritual budaya dan berseronok semata-mata. Hari raya umat Islam hari ini tidak lain hanya sebagai suatu adat atau tradisi yang nihil esensi. Hakikat yang sebenar, umat Islam hidup tersepit dan ditindas sekarang. Perhatikanlah alam dan kehidupan manusia sekeliling kita. Gunakan mata, telinga dan akal kita. Tepuk dada dan tanya iman kita, sahabat semua. Allah sedang berbicara dengan kita melalui alam ciptaannya. Jangan sesekali kita berbuat sombong terhadap mesej yang bersama-sama kita tingkatkan pemahaman diri. Okey?